Baiklah, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Nurhanis Syafiqah untuk menyampaikan tazkirahnya yang bertajuk menghadapi ujian. Doktor boleh nampak ke slide? Okey, boleh. Sila teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat dipertemukan pada petang yang penuh berkat ini. Jadi yang dihormati Dr. Rahman bin Harun, pensyarah kursus GBM 1103 dan seterusnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya dan yang sejujurnya saya bukanlah orang yang layak untuk memberikan perkongsian tentang bagaimana persediaan ataupun apa yang kita perlu lakukan saat kita menghadapi sesuatu ujian, kerana saya juga masih lagi dalam proses untuk belajar menghadapi sesuatu ujian tu dengan baik. Tetapi insya-Allah lah berbekalkan hasil pembacaan dan sedikit ilmu yang saya ada, insya-Allah saya akan cuba untuk kongsikan apa yang termampu. Okey. Jadi berbicara mengenai menghadapi ujian, sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata seorang ustaz, iaitu Ustaz Ahmad Dusuki dalam satu ceramah yang disampaikan oleh beliau sendiri. Beliau mengatakan bila mana kita memilih Islam, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tertarik dengan kata-kata beliau di mana bila kita sebagai seorang yang memilih Islam, yang memilih untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita perlu mempersiapkan diri kita kerana sememangnya takkan ada seorang pun yang bergelar Muslim ni yang tak akan diuji. Memang kita semua akan diuji. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang bermaksud dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah sekalian, setiap manusia sememangnya akan sentiasa diuji dengan pelbagai ujian yang berbeza. Tak kisahlah sama ada ujian tu datang dalam bentuk kadang-kadang kita diuji dengan berbagai bentuk ujian kan. Kadang-kadang ada ujian yang berbentuk kesenangan maupun ujian yang berbentuk kesusahan. Kadang-kadang kita juga diuji dengan harta benda, sama ada kekayaan ataupun kemiskinan. Dan kita juga kadang-kadang diuji dengan kehilangan orang-orang yang tersayang dan sebagainya. Jadi kita sememangnya diuji dengan pelbagai ujian yang berbeza, namun tujuannya adalah sama, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada rahsianya yang tersendiri. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala nak tingkatkan keimanan kita ataupun Allah nak menguji sejauh mana tahap keimanan seseorang hamba. Kadang-kadang ada orang kata bila kita diuji ni sebenarnya Allah nak dekatkan diri kita dengan dia. Sebagai kita yang dicipta ni dengan Sang Pencipta, Allah nak dekatkan lagi. Kerana bila kadang-kadang kita sebagai manusia ni kan, kita akan ingat Allah saat kita diuji. Contohlah kalau kita sakit, kita akan sebut nama Allah, ya Allah sakitnya, ya Allah periknya kan. Macam itulah maksudnya ujian yang kita dapat ataupun ujian yang ditimpakan kepada kita tu sebenarnya kita kena faham lah dan kita kena tahu tujuan dia. Sama ada Allah nak tingkatkan keimanan ataupun nak menguji tahap kesabaran kita. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menguji seseorang walau di mana jua dia berada. Bukan kerana bukan kerana Allah benci dengan kita, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala amat kasih kepada kita. Okey, jadi di setiap ujian yang kita bencikan tu, dalam setiap sabar yang kita wujudkan tu sebenarnya ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu kurniakan. Ada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala
mahu tunjukkan kepada kita. Cuma kita kadang-kadang sebagai hamba, kita ni tak pernah nak bersabar walaupun didatangi sekecil-kecil ujian. Kan? Inilah memanglah orang kata, alah senanglah cakap sabar, 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 tapi ingat senang ke nak bersabar kan? Ya betul, sabar ni bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah, tetapi sampai bila? Sampai bila kita nak biarkan emosi mempengaruhi diri kita? Sampai bila kita nak biarkan rasa marah? Sampai bila kita nak biarkan rasa benci mempengaruhi diri kita? Sedangkan kita boleh memilih untuk sabar ketika mana kita menghadapi sesuatu ujian. Okay, jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita sering mempersoalkan dalam hati kita, kenapa aku ni sering ditipu ujian? Ada je ujian yang datang kepada aku, kenapa aku saja yang kena? Kenapa hidup mereka tu nampak macam perfect? Kenapa hidup mereka tu sempurna, tak ada masalah macam aku? Contohnya kan. Kadang di saat kita mempersoalkan itulah kita akan rasa beratnya kehidupan. Kita akan rasa bahawa diri kita ni tak sempurna. Sebenarnya ketidaksempurnaan itulah yang menjadikan kita manusia. Tapi kita kadang-kadang kita tak sedar benda tu. Kita akan rasa ya Allah peritnya, ya Allah beratnya ujian yang aku dapat ni. Tapi walaupun apa sekalipun rasa yang kita tanggung waktu tu, kita kena bangkit. Berat setakat mana pun ujian tu kita kena bangkit kerana apa? Kerana tiada sakit yang Allah tak faham, tiada air mata yang Allah abaikan dan tiada kegigihan yang Allah tak tahu. Melainkan kita terus berusaha, kita usaha dan kita bersabar. Okay. Jadi dalam kita menghadapi ujian ni apakah persediaan ataupun ketika saat kita menghadapi ujian tu apa yang kita perlu lakukan? Jadi sahabat yang dirahmati sekalian, yang pertama, kita perlu menguasai diri kita dengan sabar. Macam yang saya cakap tadi lah. Okay, kita kena kuasai diri kita dengan sabar. Okay, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu beruntung. Okay, beruntung dekat sini maknanya apa? Maknanya Allah nak memberikan khabar kepada orang-orang yang beriman bahawasanya dengan kesabaran yang kita ada, walaupun kita menghadapi ujian yang berat seberapa pun, kita akan dapat satu ganjaran yang lebih berkat daripada kesabaran yang kita ada tu. Jadi itulah antara apa yang kita perlu lakukan untuk menghadapi ujian, iaitu kita kuasai diri kita dengan sabar. Janganlah kita membiarkan ataupun janganlah kita mengutamakan emosi menjadi apa orang kata, emosi yang memandu diri kita dalam kita menghadapi ujian, kerana akhirnya akan membawa kepada kemudaratan. Okay, seterusnya kita harus memusatkan fikiran kita dengan pemikiran yang positif. Okay, pagi tadi saya ada dengar satu ceramah di Radio IKIM. Saya tak pasti nama ustaz tu apa, tapi ustaz tu kata dalam kita menghadapi masalah, sebenarnya perkara pertama yang kita kena buat ialah kita tanamkan satu ataupun kita tetapkan satu mindset yang positif. Okay. Betul lah apa yang ustaz tu cakap kan. Sebab apa? Sebab perkara penting yang menguasai setiap perlakuan ataupun tindakan kita ni sebenarnya ialah pemikiran ataupun mindset kita sendiri. Cuba kita bayangkanlah kalau kita berfikiran negatif. Contohlah kalau kita kehilangan seseorang tu kan. Kita rasa macam ya Allah, mampu ke aku nak hidup lepas ni? Macam mana aku nak hidup tanpa dia? Macam mana aku nak teruskan kehidupan hari-hari aku tanpa dia, contoh macam tu kan. Mindset kita tu dah negatif dah waktu kita hadapi ujian tu. Sebab itulah tindakan kita pun kita akan jadi lemah, kita akan jadi macam putus asa untuk teruskan kehidupan. Okay. Jadi itulah pentingnya mindset yang positif dalam kita menghadapi ujian. Jadi apa yang kita perlu lakukan juga ialah kita perlu tetapkan dalam minda kita bahawa setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita tu adalah untuk meningkatkan darjat kita di sisinya. Selain itu kita juga perlu tanamkan dalam fikiran kita bahawa setiap ujian yang diterima tu adalah sekadar dengan kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala takkan menguji seseorang hamba tu melainkan kemampuannya. Jadi pada pandangan peribadi saya sendirilah kan, saya melihat orang-orang yang diuji ni sebenarnya adalah orang-orang yang hebat dan kuat. Tak kisahlah sama ada dia diuji dengan ujian yang berat seperti kehilangan orang yang tersayang, kehilangan harta benda, diuji dengan sakitan. Saya rasa saya dapat rasakan
kekuatan dalam diri mereka kerana mereka mampu untuk teruskan kehidupan. Sampai terkadang tu saya macam terfikir, kalau aku kat tempat diorang, kalau aku kat tempat mereka, adakah aku mampu untuk jalani kehidupan selepas didatangi ujian yang sebegitu berat? Kadang-kadang saya sampai terfikir macam tu. Sebab saya memang daripada sudut pandangan peribadi saya sendiri, saya memang melihat orang-orang yang diuji ni adalah orang-orang yang kuat. Sebagaimana Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Allah menguji seseorang itu sekadar dengan kemampuan mereka. Maksudnya mereka mampu untuk hadap ujian tu walaupun berat macam mana sekalipun ujian tu. Okay, seterusnya kita perlulah yakin bahawa setiap ujian itu didatangi bersama hikmah. Okay, macam kita tahulah kan, dekat dalam dunia ni sebenarnya setiap perkara tu berlaku dengan hikmah. Contohnya kita diuji dengan kesakitan, sampailah kita tak mampu untuk fokus terhadap pelajaran kita. Okay, jadi hikmah dia apa yang kita boleh ataupun kita kena fikirlah hikmah dia kan. Hikmah dia mungkinlah diri kita ni perlukan rehat setelah sibuk belajar, ataupun mungkinlah disebabkan kita terlalu fokus belajar je sampaikan kita lalai dalam beribadah, kita jarang buka Quran, kita jarang murojaah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, tak kira lah sama ada ujian ke masalah yang kita ada, kita kena yakin bahawa setiap perkara tu adalah didatangi bersama dengan hikmah. Jadi mungkin masa tadi tu juga yang kita sakit tu juga boleh kita manfaatkan untuk kita kembali ataupun untuk kita kembali khusyuk beribadat kepada Allah, untuk kita kembali beribadat kepada Allah dengan sebaiknya. Seterusnya kita beristighfar dengan penuh keikhlasan. Okay, sebenarnya memanglah kan, bila mana kita menghadapi ujian ni tak dapat dinafikan bahawa berat sangat mulut kita untuk beristighfar kan. Sebab yelah pemikiran kita dah melayang ke tempat lain kan bila didatangi ujian. Jadi kadang-kadang mulut kita pun lebih ringan untuk mengungkapkan kata-kata kesat. Kita rasa macam nak marah orang, kita rasa macam nak maki orang, kita mengeluh. Kadang-kadang untuk melepas ketekanan ni kita terpaksa buat semua tu. Tapi kita perlu beristighfar lah dengan penuh keikhlasan. Kadang-kadang kalau terlalu susah tu kita mulakan dengan sebut nama Allah setiap kali kita ditimpa masalah. Walaupun sekecil-kecil masalah. Okay? Jadi untuk kita biasakan benda tu, kita kena sentiasa buat. Bila mana setiap kali kita ada masalah ke apa, kita kena sentiasa senangkan mulut kita ni ataupun ringankan mulut kita ni untuk beristighfar. Seterusnya, kita perlulah sentiasa berdoa, memohon pertolongan dari Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Okay, macam kita tahu, kita sebagai orang Islam ni kan, kita ada satu senjata, iaitu senjata ataupun kekuatan kita, iaitu doa kan. Jadi dengan berdoa, kita harapkan bukan sahaja kita perlu hadapi ujian tu dengan sabar, tapi kita juga kena susuli dengan doa untuk memohon pertolongan supaya Allah bantu kita untuk tenangkan diri kita. Supaya Allah bantu kita supaya kita mampu untuk hadapi ujian tu dengan lebih baik ataupun lebih tenang lah. Dan kita kena yakinlah bahawa pertolongan Allah tu mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tetapi ia pasti datang pada waktu yang tepat. Kadang-kadang bila kita doa tu kita nak Allah terus makbulkan doa kita. Tetapi sebenarnya kita tak tahu perancangan Allah tu adalah sebaik-baik perancangan kan. Mungkin Allah tak makbulkan sekarang, tapi Allah makbulkan pada masa yang sesuai. Okay, seterusnya kita perlulah bermuhasabah diri dengan beberapa perkara. Okay, jadi ada orang tanyalah kan, apa kaitannya nak menghadapi ujian ni kena bermuhasabah diri? Okay, sebenarnya untuk bermuhasabah diri dengan beberapa perkara ni, kita perlulah bermuhasabah dengan melihat sejauh mana keikhlasan kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Cuba kita lihat kembali di mana silap kita, kan? Macam mana solat kita? Ada orang yang solat 5 waktu, puasa cukup, tapi dia mengherdik dan menghina orang lain, dah jadi rutin harian dia dah, kan? Ada orang yang sedekah sana sini tetapi riak. Ada kalanya kita sombong. Ujian yang kecil pun kita marah dan kita persoalkan. Dan kadang-kadang kita kena muhasabah lah juga. Kadang-kadang bila kita tengok orang tu lebih daripada kita kan, rezeki dia lebih daripada kita ataupun rezeki kita ni kurang daripada orang lain, kita nak pertikaikan. Jadi semua perkara tu kita kena muhasabah setiap kali kita menghadapi ujian, kerana terjadinya ataupun kita dapat ujian tu sebenarnya adalah sebagai satu masa ataupun sebagai satu tempat untuk kita reflect balik diri kita yang sebelum ni supaya kita dapat jadi yang lebih baik. Okay, dan yang terakhir, sebagai hamba
kita tidak sewajarnya melihat ujian tu sebagai bebanan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lari daripada Allah, putus harapan dan tidak yakin dengan Allah akan menyebabkan kita semakin lemah dan hilang arah. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, oleh itu baik atau buruk sesuatu ujian itu bukan berdasarkan apa yang kita hadapi. Bukan berdasarkan berat ataupun ringan ujian itu, tetapi bagaimana kita memberi reflect ataupun tindak balas terhadap ujian tersebut. Okay. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Harapan saya, semoga hadirin dan hadirat semua dapat memperoleh manfaat daripada sedikit ilmu yang telah disampaikan, dan apa yang diperoleh tu bukan sahaja kita perlu manfaatkan kepada diri sendiri, tetapi juga boleh dikongsi kepada sahabat dan keluarga terdekat yang lain. Jadi saya memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang menyampaikan perkongsian saya sebentar tadi. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu merupakan kelemahan dan khilaf diri saya sendiri sebagai manusia. Jadi wallahu alam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Nurhanis Syafiqah dengan tazkirah disampaikan sebentar tadi. Okey, ada ciri-ciri sebagai penceramah ataupun motivator. Dari segi alunan suara, kalau pagi Radio IKIM pun ada juga dia punya tazkirah dia waktu pagi, waktu malam pun ada juga. Mungkin saya ingat suara Syafiqah sesuai waktu malam lah. Jadi dia punya lenggok suara tu, kalau waktu malam tu, tengah malam tu orang yang mendengar tu sayu saja, dapat menusuk kalbu pendengar-pendengar. Kata kalau melalui radio lah, kalau melalui televisyen mungkin lebih jelas dapat melihat susuk tubuh badan dia, penceramah dia sendiri, dan mungkin boleh ganti Prof Muaya kan suatu masa nanti, insya-Allah. Mungkin cakap saya ni suatu masa nanti kan, kamu sekarang satu kelas kan? Ada 23 orang, betul? Betul ya? Mungkin ramai-ramai ni nanti ada nanti dalam kalangan kamu ni yang akan jadi penceramah-penceramah hebat suatu masa nanti. Okey, saya rasa itu saja kupas